pengecualian dan potongan bil elektrik lebih meluas. 7.76 juta pengguna domestik dapat manfaat. Pendekatan norma baharu pada PRK Chini tidak sekat amalan demokrasi. Hak rakyat tidak dinafikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Sabtu 20 Jun bersama saya Fatil Hidayat Ghazali. Saya Hanim Muhili. Bekalan elektrik percuma selama 3 bulan untuk 4 juta pengguna domestik dengan bil elektrik sebulan kurang RM77 atau penggunaan bawah 300 kilowatt. Pengumuman oleh Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah itu merupakan bantuan di bawah bantuan prihatin elektrik tambahan berjumlah RM942 juta. Pengguna terlibat menerima manfaat itu bagi bulan April, Mei dan Jun yang akan dikreditkan dalam bil bulan Julai. Bagi pengguna domestik yang menggunakan elektrik melebihi 300 kilowatt sejam, mereka akan menerima potongan bil elektrik sebanyak RM231, iaitu RM77 sebulan bagi April, Mei dan Jun. Bantuan ini merupakan tambahan kepada diskaun bil elektrik di bawah bantuan prihatin elektrik yang telah dilaksanakan sejak 1 April 2020 dan akan disalurkan melalui bil elektrik bulan Julai 2020. Sekiranya pengguna dengan penggunaan sebulan sebanyak 300 kWh ke bawah telah membuat bayaran bil bagi bulan April, Mei dan Jun, bayaran tersebut akan dikreditkan semula ke dalam bil bulan Julai 2020. Kajian Suruhanjaya Tenaga mendapati majoriti pengguna elektrik yang terkesan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berada dalam blok tarif 301 hingga 600 kilowatt sejam. Kadar tarif kumpulan berkenaan ialah 51.6 sen per kilowatt jam. Berikutan penggunaan elektrik yang tinggi semasa PKP, mereka telah memasuki blok tarif seterusnya iaitu dengan kadar 54.6 sen per kilowatt jam. Ia menyebabkan bil elektrik kumpulan tersebut melonjak naik sekaligus menyaksikan pengurangan diskaun daripada 15% kepada hanya 2%. Bagi membantu pengguna yang termasuk dalam kategori tersebut, kerajaan telah memperkenalkan diskaun tambahan dengan penggunaan elektrik dalam blok tarif di antara 601 hingga 900 kWh dengan bil elektrik di antara RM232.35 hingga RM395.60. Mereka akan menikmati diskaun tambahan 8% menjadi 10% sebulan bagi bil elektrik bulan April hingga September, berbanding hanya 2% yang dinikmati sejak April 2020. Sebelum ini, ramai yang bertanya mengapa pembaca meter TNB tidak bertugas semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menyebabkan berlaku peningkatan bacaan. Menjelaskan hal itu, Datuk Dr. Syamsul Anwar berkata TNB tidak membenarkan mereka keluar membuat bacaan meter kerana aspek keselamatan pekerja juga perlu diambil kira ketika PKP dilaksana. Apa keputusan itu untuk tidak membenarkan meter-meter itu buat bacaan bukan keputusan yang dibuat tanpa mendapat pandangan daripada pelbagai pihak, terutama sekali Majlis Keselamatan Negara. Jadi keputusan itu berasal dari nasihat Majlis Keselamatan Negara mengambil kira kepentingan pelbagai pihak. Selain bekalan elektrik percuma dan potongan bil elektrik, TNB juga bersetuju untuk menghentikan aktiviti pemotongan elektrik sehingga 30 September depan bagi pengguna dengan bil elektrik tertunggak. Pengguna tidak perlu risau kerana bekalan elektrik tidak akan dipotong sekiranya mereka menghadapi kesukaran kewangan berikutan pelaksanaan PKP sejak Mac lepas.
Saya sangat berasa gembira dan bersyukur banyak-banyak kerana sebelum ni bil elektrik saya sebelum ni memang melambung lah. Kalau ikutkan dari segi nak bayar tu agak terkesan lah bagi kita ni. Dan Alhamdulillah bila kerajaan umumkan penggunaan bawah 290 adalah percuma. Alhamdulillah kami seluruh rakyat Malaysia ni sangat berterima kasih kepada kerajaan Malaysia. Dengan pengumuman tersebut sebenarnya menggembirakan lah kerana di sini kita dapat lihat keprihatinan pihak kerajaan terhadap rakyat Malaysia lah tentang yang kami dapat bil yang melambung ni. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan. Memang terdapat peningkatan yang sangat tinggi lah. Tapi telah pun dimaklumkan dia adalah kiraan purata daripada semasa tempoh PKP. Dan yang paling melegakan saya adalah baru diumumkan bahawa akan diberikan pengurangan bayaran lah. Sementara itu, QPEX menyifatkan bantuan prihatin elektrik tambahan berjumlah 942 juta ringgit itu di Semenanjung membuktikan kerajaan sentiasa mendengar keluhan dan pandangan rakyat. Melalui kenyataan medianya, Presiden QPEX Adnan Mat mengalu-alukan pemberian bekalan elektrik percuma selama 3 bulan dan diskaun di bawah bantuan prihatin elektrik tambahan itu. Bagi QPEX, langkah tersebut lebih baik berbanding pemberian diskaun mengikut blok penggunaan elektrik sebelum ini yang tidak begitu menyeluruh. QPEX turut menzahirkan penghargaan kepada TNB yang bersedia memberikan insentif lebih baik kepada rakyat tanpa memikirkan keuntungan semata-mata. Penganalisis Ekonomi Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas Adli Amirullah berkata, diskaun bil elektrik yang diumumkan kerajaan amat membantu rakyat secara amnya. Namun, penambahbaikan aspek tertentu perlu diberi perhatian serius oleh TNB. Maka dengan adanya bantuan ini adalah sedikit kelegaan. Contohnya lah kalau bil yang mereka perlu bayar selama 3 bulan ini adalah sebanyak RM300. Dan dengan ada diskaun ni mungkin mereka boleh jimat dalam RM200. Dan RM200 tu tuan-tuan sebenarnya adalah boleh beli barang-barang dapur selama sebulan untuk keluarga yang ada 1 atau 2 orang anak. Jadi perkara ini sangatlah penting dan bagus untuk kerajaan melihat rungutan-rungutan rakyat mengenai bil elektrik yang telah meningkat lebih daripada 200% ini. Beliau bagaimanapun berharap pihak TNB dapat menambah baik sistem komunikasi mereka bagi memastikan pelanggan benar-benar faham mengenai bantuan yang diberi. Ia sekaligus menghentikan tohmahan masyarakat terhadap syarikat utiliti tersebut. Dalam pada itu, penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhasmi Abdul Rashid pula berpandangan menerusi tawaran potongan bil tersebut, ia akan meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat. Jumlah 942 juta ringgit ini adalah satu suntikan ekonomi kepada negara itu sendiri, kepada ekonomi domestik negara itu sendiri. Kerana wang ini boleh dipergunakan oleh rakyat jelata untuk berbelanja, ya, untuk membeli barang-barang keperluan, ya, selain daripada membayar bil elektrik.
Apa? Simpan duit boleh menang duit? Menang duit raya hingga RM261,000. Wow sangat ni! Sertai cabutan Jom Beraya, Jom Menyimpan bersama SSPN sekarang. Lebih banyak menyimpan, lebih banyak peluang menang. Anda berpeluang menang berganda wang tunai cabutan peringkat nasional dan negeri. Tempoh promosi 18 Mei hingga 30 Jun 2020. Tertakluk terma dan syarat. Apa tunggu lagi? Jom Beraya, Jom Menyimpan bersama SSPN. #Raya di Rumah. Info lanjut layari lovesspn.com. Masih bersama berita perdana. Tiada perarakan dan sorakan penyokong mengiringi calon. Proses penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dun Chini di Pahang di Institut Kemahiran Belia Negara pagi tadi berlangsung dalam keadaan paling tenang, cukup berbeza dengan situasi pilihan raya sebelum ini. Pemimpin parti bertanding juga tidak kelihatan di perkarangan IKBN menandakan pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ekoran normal baharu sejajar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. PRK Dun Chini 4 Julai ini menyaksikan pertandingan 3 penjuru. Calon Barisan Nasional BN Muhammad Syari Muhammad Zain ditentang 2 calon bebas iaitu Tengku Datuk Zainul Hisham Tengku Husin dan Muhammad Syukri Muhammad Ramli. Muhammad Syari menyerahkan borang pencalonan beliau pada pukul 9.04 pagi, manakala Tengku Datuk Zainul Hisham pada pukul 9.01 pagi. Muhammad Syukri pula menyerahkan borang pencalonan pada pukul 9.05 pagi. Norma baharu proses penamaan calon PRK Dun Chini turut menyaksikan pemeriksaan keselamatan di pintu masuk utama IKBN Pekan diperketat. Wartawan Jasmi Faisal Muda melaporkan. Mereka yang dibenarkan berada di pusat penamaan calon diwajibkan memakai pelitup separuh muka dan mematuhi penjarakan sosial. Cecair pembasmi kuman turut disediakan di beberapa kemah di sekitar Dewan Utama. Calon yang bertanding diberi tempoh masa 1 jam bermula 9 pagi sehingga 10 pagi untuk mengemukakan borang pencalonan. Bagaimanapun hanya calon, pencadang dan penyokong atau mana-mana 2 orang daripada mereka atau mana-mana seorang daripada mereka dibenarkan masuk ke dalam Dewan Utama bagi mengemukakan kertas penamaan calon. Bagi calon yang bertanding, SOP norma baharu yang diterapkan pada proses penamaan calon kali ini dapat dijadikan contoh sekiranya berlaku pilihan raya kecil selepas ini. Apa yang saya tengok persediaan tu di zaman COVID ni, saya kata baguslah. Alhamdulillah, mana mengikut SOP apa semua, dan saya rasa ini adalah satu contoh kepada yang lain sekiranya ada lagi keadaan terjadi macam ini. Kali ini kita sudah hampir 3 bulan melalui proses PKP. Pastinya ini kita dah bersedia maksudnya, dan kita dah melalui satu norma baru, dan ininya mungkin kita dah boleh menyesuaikan diri dari segi ini, dan kita cubalah yang terbaik. Ini dari segi kempen kita lebih kepada 90% media sosial lah. Kita akan gunakan semua saluran YouTube, IG, Facebook, Twitter, semua sekali. 10% saja kita akan guna sebab kita jentera tak apa. Walau macam mana pun kita ada mendapat sokongan daripada rakan-rakan media sosial yang akan bantu, insya-Allah. Sementara itu, dalam tempoh berkempen, SPR turut memutuskan beberapa pindaan terhadap prosedur operasi standard SOP khas untuk PRK Dun Chini yang diumumkan sebelum ini. Antaranya, memberi kelonggaran kepada calon dan jentera kempen mengadakan ceramah dengan kapasiti tidak melebihi 250 orang pada satu masa di premis tertutup sahaja. Bagi aktiviti kempen dari rumah ke rumah, hanya 3 orang saja dibenarkan sama ada calon atau penyokong parti pada satu masa dan tempat. Calon juga digalak memaksimumkan kaedah kempen melalui saluran media sosial.
Proses penambahan calon PRK N23 Cini yang berlangsung di IKBN Parlimen pekan hari ini berjalan lancar mengikut SOP nombor baru yang telah pun ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia bagi tujuan mengekang pandemik COVID-19. Dan diharapkan calon yang bertanding bagi PRK N23 Cini ini dapat mempraktikan SOP baru sepanjang tempoh berkempen bermula hari ini sehingga 3 Julai depan. Jasmi Faisal Muda, Berita RTM. Membawa lebih banyak pembangunan di Chini dan ada juga yang mahu membawa isu alam sekitar dan masyarakat setempat. Itu antara fokus kempen calon yang bertanding dalam PRK Chini. Bagi calon BN Muhammad Syarim Muhammad Zain, beliau ingin membawa suara 3 lapisan masyarakat di DUN tersebut membabitkan warga Felda, kampung tradisi dan juga masyarakat orang asli daripada akar umbi. Pastinya saya menjadi suara masyarakat, pertamanya masyarakat Felda, yang kedua masyarakat kampung tradisi dan juga masyarakat orang asli. Itu pastinya saya akan memperjuangkan perkara-perkara yang dibawa, yang disuarakan oleh di peringkat masyarakat yang saya sebut tadilah. Jelas beliau, pengalamannya bekerja dalam parti menguatkan semangat meneruskan legasi yang ditinggalkan Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar Harun untuk berjasa kepada warga Chini. Sementara itu, bagi calon-calon bebas pula, mereka ingin memperjuangkan isu rakyat yang dekat dengan hati mereka. Saya pun memanglah harapan saya kepada penduduk-penduduk masyarakat Chini ini akan menyokong dan memilih saya. Kerana itulah saya yang sebagaimana saya beritahu dulu, saya akan menjadi suara masyarakat Chini ini untuk dibawa ke atas. Saya terpanggil untuk membicarakan soal isu warga asing yang sedang saya perjuangkan, premis warga asing, dan di Chini pun ada banyak premis warga asing sebenarnya, dan juga isu alam sekitar. Itu yang saya terpanggil untuk angkat isu itu sebagai aktivis masyarakat. Itu antara fokus calon sepanjang berkempen selama 14 hari. Apa pula harapan pengundi? Antaranya mereka berharap wakil rakyat yang terpilih kelak mudah didekati dan dapat memberikan perkhidmatan sebaik-baiknya di samping meneruskan pembangunan. Dia selalu beri bantuan banjir selalu hulurkan. Anak-anak yatim semualah sini kawasan kampung mesti orang kenal dia kan. Lepas tu saya mengharapkan satu pembangunan yang lebih praktis. Seperti kat sini kawasan sini tak ada macam mini pos, balai polis. Masyarakat orang asli pula mahukan hasil hutan mereka dikembalikan kerana ia merupakan hasil bumi yang tidak dapat dipisahkan dengan mereka. Kalau boleh macam yang calon yang baru ni, kalau boleh pulihkan baliklah tasik itu. Dan masyarakat orang asli pun semua bergantung pada hutan. Kita biasa orang asli ni hidup dia mesra dengan hutan sebenarnya kalau masa dulu. Jadi sekarang ni mana hutan yang sikit-sikit tu kita sayanglah kalau boleh. Itu je benda-bendanya. Lepas tu dari segi kemudahan asas memang kita orang asli ni, kalau kita kira memang ada banyaklah ketinggalannya. Contoh macam jalan. Lepas tu sebenarnya yang ada api air ni tepi rumah aja. Orang kata-kata ni tak dapat benda pun. Buat pertama kalinya, PRK diadakan ketika negara sedang berusaha memutuskan rantaian COVID-19. Memastikan matlamat itu dicapai, SOP dikeluarkan SPR mengelak penularan pandemik itu sepanjang berlangsungnya proses pilihan raya. Laporan wartawan Rozi Hanis Abdul Rahman. PRK kali ini cukup berbeza. Beberapa SOP baru diwujudkan, termasuklah mewajibkan saringan suhu badan. 36.5. Selain penggunaan pensanitasi tangan dan juga pelitup muka bermula dari pintu masuk pusat mengundi.
Mereka yang bergejala dan tidak melepasi saringan suhu badan di pintu masuk perkarangan tempat mengundi akan menjalankan tanggungjawab mengundi di khemah khas sambil dipantau pegawai kesihatan daripada Kementerian Kesihatan KKM. Bacaan suhu yang ditetapkan adalah tidak melebihi 37.5 darjah Celsius. Para pengundi kemudiannya perlu menggunakan pensanitasi tangan di 3 stesen dalam pusat mengundi iaitu di pintu masuk pusat mengundi, pintu masuk saluran dan sebelum keluar dari pusat mengundi. Pengundi juga diingatkan sentiasa menjaga jarak sosial 1 meter antara pengundi-pengundi lain ketika beratur di saluran mengundi. Pengundi kemudiannya perlu menyerahkan kad pengenalan bagi tujuan semakan daftar pengundi. Jika kebiasaannya selepas sahaja semakan pengundi dibuat, pengundi perlu mencelup jari mereka ke dalam botol berisi dakwat pilihan raya ini. Namun berbeza kali ini apabila jari pengundi akan ditandakan dengan menggunakan dakwat pilihan raya ini oleh petugas SPR. Berus yang digunakan untuk menandakan dakwat ini, 1 berus, 1 pengundi. Setiap pengundi diwajibkan memakai sarung tangan plastik ini yang dibekalkan di setiap saluran mengundi sebelum kertas undi diberikan. Setelah selesai menanda dan memasukkan kertas undi ke dalam kotak undi, tangan pengundi akan disanitasi sekali lagi sebelum meninggalkan tempat mengundi. Langkah norma baharu yang disediakan oleh SPR dan KKM perlu dipraktikkan oleh para pengundi bagi Don Cini Pekan bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Dan kepada anda pengundi N23 Cini, jangan lupa jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia dan patuhi SOP yang ditetapkan, amalkan penjarakan sosial dan norma baharu. Rozi Hanis Abdul Rahman, Berita RTM. Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar Harun menjadi adun Cini dalam Parlimen Pekan selama 4 penggal berturut-turut sejak pilihan raya umum ke-11. Pada pilihan raya umum ke-14, Allahyarham yang juga calon Barisan Nasional BN mempertahankan kerusi yang disandangnya dengan 10,027 undi dengan majoriti 4,622 undi. Wartawan Andy Reza Rohadian akan membawa kita melihat profil kawasan pilihan raya Dun Cini. Tempoh berkempen 14 hari bermula hari ini dan akan berlangsung sehingga jam 11.59 malam 3 Julai depan. Kita imbas semula jumlah undi yang diperoleh pada PRU ke-14 lalu. Allahyarham Abu Bakar Harun dari BN memperoleh 10,027 undi bersamaan 47.2%. Keputusan turut mencatat 5,405 undi diperoleh calon PAS melalui Muhammad Fadil Nur Abdul Karim yang bersamaan 25.4% undi. Manakala PH yang mempertaruhkan Muhammad Razali Ithnain mendapat 1,065 undi bersamaan 5%. Baik, kita lihat pula demografi pengundi di kawasan Dun Cini. Trend pemilihan kepimpinan sedikit sebanyak turut dipengaruhi demografi penduduk serta pengundi berdaftar selain pengaruh-pengaruh lain seperti pendidikan, keterbukaan kepada internet dan laman sosial serta pegangan politik rakyat. Namun, pemboleh ubah itu tidak statik. Terdapat pelbagai faktor lagi yang dapat menentukan pemilihan calon oleh pengundi. Ia mempunyai 20,990 pengundi berdaftar. Ia terdiri daripada 20,972 pengundi biasa dan 18 orang pengundi awal iaitu dalam kalangan anggota PDRM. 90.43% pengundi berdaftar di Dun Cini meliputi Melayu, diikuti 8.97% orang asli, 0.26% Cina, 0.1% India, Bumiputera Sabah 0.04%, Bumiputera Sarawak 0.03% dan kaum lain 0.17%. Dapat dilihat di kawasan ini pengundi orang asli turut mempunyai pengaruh yang tidak kurang pentingnya terhadap keputusan pengundian nanti. Bagi anda pemilih berdaftar PRK Dun Cini, ingat tarikh ini, 4 Julai, tarikh pengundian. Bersama tunaikan tanggungjawab, patuhi SOP yang digariskan dan buat pilihan yang tepat.
Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Dan kita terus perhatikan kepada paparan imej satelit semasa iaitu letupan awan aktif yang dicerap lebih tertumpu di sekitar kawasan perairan rantau negara termasuklah di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia. Keadaan ini membawa kepada cuaca lembap yang berterusan dan dijangkakan hujan serta ribut petir berpotensi berlaku di kawasan berkenaan untuk satu tempoh yang agak panjang. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej germa radar untuk tinjauan terkini. Hujan dan juga ribut petir yang sedang berlaku di sekitar negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia terutamanya melibatkan negeri Kelantan dan juga pedalaman negeri Perak ini dijangkakan akan berterusan untuk tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang, manakala lain-lain tempat adalah tiada hujan. Namun demikian, hujan di 1-2 tempat yang sedang berlaku di bahagian selatan negeri Johor ini masih lagi berterusan dan dijangkakan akan mula reda untuk tempoh 1 jam dari sekarang. Seterusnya, ramalan kami pada keesokan pagi menunjukkan hujan akan mula masuk dari kawasan perairan Selat Melaka Selatan ke bahagian daratan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan negeri Selangor, negeri Melaka, negeri Sembilan dan juga di bahagian barat negeri Johor. Keadaan hujan ribut petir ini dijangkakan akan berterusan untuk tempoh 2 hingga 3 jam dari waktu yang telah disebutkan. Seterusnya, untuk negeri Sabah dan Sarawak pada malam ini, tinjauan kami menunjukkan hujan dan juga ribut petir di 1-2 tempat yang sedang berlaku di bahagian pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah serta di bahagian barat negeri Sarawak ini masih lagi berlanjutan dan dijangkakan akan mula reda sehingga ke lewat malam nanti. Manakala pada keesokan pagi, ramalan numerika di jabatan kami menunjukkan tiada hujan yang dicerap untuk kedua-dua buah negeri. Namun demikian, ribut petir masih lagi berpotensi berlaku di sekitar kawasan perairan Reef South, Reef North dan juga kawasan perairan Palawan. Sekian saja informasi cuaca untuk malam ini. Seterusnya, sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan juga gempa bumi di seluruh negara, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Facebook, Twitter dan juga Instagram rasmi Met Malaysia. Sekian dari saya, Farah Halim. Assalamualaikum. Laporan harian COVID-19. Terdapat 76 kes telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes pulih sebanyak 8,146 kes. Ia bersamaan 95.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi satu kenyataan media memaklumkan 21 kes baru dilaporkan sehingga tengah hari tadi menjadikan jumlah keseluruhan 8,556 kes. Tetapi kes aktif hanya tinggal 289 kes. Daripada 21 kes baru yang dilaporkan, 2 kes ialah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan seorang warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara yang merupakan pemastautin tetap. Daripada 19 kes penularan dalam negara, 7 kes bukan warga negara, manakala 12 kes dalam kalangan warga negara Malaysia. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan hari ini dan jumlah kumulatif kekal 121 kes. Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan satu kluster baharu dikesan di Labu Lanjut, Sepang. Sehingga kini terdapat 5 kes positif melibatkan satu keluarga dikesan dalam kluster itu. Seramai 29 kontak rapat telah disaring, 25 daripadanya negatif COVID-19. Punca jangkitan masih disiasat manakala penularannya dipercayai ada kaitan dengan aktiviti kunjung-mengunjung. Berikut adalah status terkini COVID-19 di Malaysia serta data pertambahan kes positif harian mengikut negeri. Disiplin dan kawalan kendiri menjadi elemen utama dalam memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Namun ada yang masih ingkar. Wartawan Fizawati Zainal meninjau keadaan trafik dan pematuhan SOP dari Plaza Tol Jalan Duta hingga ke kawasan Rehat dan Rawat Rawang, arah utara. Tinjauan bermula dari Plaza Tol Jalan Duta arah utara menyaksikan jumlah kenderaan agak banyak tetapi lancar.
hujung minggu kedua dalam tempoh PKPP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, menyaksikan masih ramai warga kota yang memilih untuk keluar dari Lembah Kelang. Anda boleh saksikan sendiri ketika ini saya berada di Plaza Tol Jalan Duta menghala ke utara. Belakang saya ini Plaza Tolnya masih banyak kenderaan tetapi trafik bergerak dengan lancar. Namun keadaan mendung ketika ini memungkinkan keadaan cuaca yang tidak menentu, jadi lebih bijak untuk anda merancang perjalanan anda. Dan sekejap lagi saya dan juga juru kamera akan meninjau pergerakan trafik menghala ke utara sehingga ke RNR Rawang. Tinjauan di RNR Rawang pula mendapati pihak PLAS, penyewa premis serta kebanyakan pengguna mematuhi SOP. Bagaimanapun, ada yang gagal patuh. Ada seorang-seorang sajalah yang tak mau ikut, tak mau tulis juga ada. Tapi kita tak dipaksakan lah, nanti customer tak suka. Saya rasa dalam 70% ikut SOP. Setengah tu ada yang setengah yang tak pakai mask dengan keadaan yang sesat tu juga ada yang tak pakai mask. Berdasarkan pemerhatian, terdapat ibu bapa yang membiarkan anak-anak bermain di kawasan permainan. Sepatutnya dia dah sedar benda tu, sebab kita kita kena jaga jarak lah, sebab kita tak tahu orang tu bergejala. Sebab bila once you duduk dekat, lepas tu you tak tahu you bergejala, you sebenarnya boleh sebarkan kepada yang lain. Hampir semua fasiliti di sini telah dilabel dengan baik. Komitmen setiap pekedai juga pada tahap terbaik. Ia bukan sahaja demi kelangsungan perniagaan tetapi lebih penting lagi adalah kesihatan awam. Malah sanitasi dan nyahkuman di kawasan surau, tandas dan kawasan makan akan dilakukan setiap malam apabila tamat waktu operasi. Sama-sama. Pihak PLAS dan juga pekedai di kawasan rehat dan rawat Rawang ini telah mengambil langkah yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan dan juga MKN bagi memastikan prosedur operasi standard dipenuhi dengan sebaiknya. Sekarang terpulang kepada anda untuk melakukan yang terbaik bagi memastikan rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan. Fizawati Zainal, Berita RTM. 1.5 juta kenderaan menggunakan lebuh raya Kendalian Plus semalam. Ia angka tertinggi pernah dicatatkan selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Wartawan Fabian William melaporkan. Tinjauan kami di beberapa lebuh raya Kendalian Plus mendapati terdapat pertambahan jumlah kenderaan bermula 10 pagi tadi. Menurut Ketua Cemerlangan Operasi Plus Malaysia Berhad, Muhammad Yusof Abdul Aziz, kesesakan disebabkan cuaca hujan yang mengganggu kelancaran trafik. Terdapat kenaikan trafik di sepanjang lebuh raya utara selatan. Ke utara contohnya, nun jauh di utara di seberang Pride, terdapat sedikit pergerakan perlahan trafik di kawasan antara Permatang Pauh hingga ke Sungai Dua, termasuk juga di Bertam. Ke bawah sedikit antara Tapah dan Gopeng, kawasan yang mendaki, juga terdapat pergerakan trafik yang perlahan akibat daripada kenaikan trafik. Ke selatan contohnya, kita mendapati terdapat pergerakan perlahan trafik antara Pedas Linggi hingga ke Sepak 4, termasuk juga Jasing hingga ke Tangkap. Di laluan Seremban, kenderaan bergerak perlahan ke arah selatan berikutan hujan dan terdapat beberapa kemalangan kecil dilaporkan. Di arah bertentangan pula, pertambahan jumlah kenderaan dapat diperhatikan bermula 12 tengah hari. Laluan Sungai Besi pula, pertambahan jumlah kenderaan mula dilihat selepas tengah hari menghala ke Ibu Negara. Di arah bertentangan, keadaan trafik lancar. Memasuki hari ke-11 Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, terdapat peningkatan jumlah kenderaan terutama pada hujung minggu kerana ramai yang mengambil peluang ini untuk bercuti merentas negeri atau balik ke kampung halaman masing-masing. Namun keadaan masih lagi terkawal. Sentiasa berhati-hati dan pastikan untuk terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan sebenar PKPP ini walau di mana anda berada. Bersama-sama kita memutuskan penularan rantaian COVID-19 ini. Fabian William, Berita RTM.
Pulau Pinang mampu mengeluarkan lebih 77,000 tan metrik hasil perikanan yang dianggarkan bernilai 1.45 bilion ringgit setahun. Di negeri itu sahaja terdapat 4,974 nelayan. Malah Institut Penyelidikan Perikanan FRI di Batu Maung juga menjalankan penyelidikan dalam semua aspek sumber perikanan. Memiliki kelebihan itu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan meletakkan potensi industri perikanan, terutamanya industri tuna untuk dibangunkan di Pulau Pinang. Laporan wartawan Abdullah Mahyudin. Di Pulau Pinang, kira-kira 1,563.83 tan metrik hasil tangkapan ikan tuna direkodkan sepanjang tahun lalu dengan nilai anggaran 25 juta ringgit. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, daripada jumlah tangkapan itu, Pulau Pinang berpotensi menjadi pelabuhan pendaratan bot tuna kerana mempunyai pelbagai kelebihan, antaranya keadaan persekitaran laut yang baik serta pelbagai kemudahan yang sesuai seperti pelabuhan. Namun, jelas beliau, pelbagai strategi seperti pembangunan bilik sejuk beku, platform pendaratan tuna dan pemasangan CCTV perlu diperincikan sebagai persediaan membangunkan hub di negeri ini. Yeah, we have to attract, kita perlu menarik lebih ramai vessel tuna untuk masuk dan mendarat di sini. Dan to do that, kita mesti kompetitif. Because negara jiran yang terdekat dengan kita juga dalam usaha untuk menarik sebanyak kapal untuk mendaratkan hasil tuna mereka di pelabuhan mereka. So we have to compete, kita perlu bersaing dengan negara jiran untuk mendapatkan lebih ramai bot tuna, operator tuna ini untuk jadikan Pulau Pinang sebagai pelabuhan pendaratan untuk tuna. Sehingga tahun lalu, 17 kapal menangkap ikan tuna dan sebuah kapal pengangkutan yang dilesenkan telah pun mendaratkan ikan tuna di pelabuhan Pulau Pinang. Mengakui keselesaan ketika mendaratkan ikan tuna di Pulau Pinang, pengusaha tuna tempatan Sheikh Azhar Sheikh Ilyas menegaskan pelabuhan Pulau Pinang merupakan antara pelabuhan yang paling selamat setakat ini. Jelasnya, kawasan pelabuhan yang dalam juga memudahkan urusan pendaratan ikan. Import is very secret place lah. Macam nak masuk keluar tu dia ada SOP, dia ada guard. Jadi kita rasa macam selamatlah. Bila bot landing di Penang Port, dia punya dermaga dalam tu dia dalam. Jadi kita tak perlu tunggu air naik baru bot boleh masuk. So bot boleh masuk bila-bila lah kat dermaga dalam tu. Itu kedalaman wharf lah. Nombor 2, security daripada pihak Penang Port. Dan nombor 3, bila ekspor tu senang. Bila sampai saja tuna, kita masuk dalam kontena, terus kita ekspor. Menceritakan rutin menangkap ikan tuna, beliau yang memiliki 10 bot menangkap ikan akan membawa naik hasil tangkapan setelah selesai melakukan kerja-kerja tangkapan ikan di laut. Tempoh masa mereka beroperasi di laut adalah selama 3 bulan sebelum ikan didaratkan di pelabuhan. Usaha membangunkan hub tuna turut terangkum di dalam Pelan Pembangunan Strategik Industri Tuna 2020-2030 menerusi rancangan Malaysia ke-12 dan ketika ini, saat negara berdepan wabak COVID-19, industri ini dijangka dibuka semula ataupun kembali normal menjelang penghujung tahun ini. Dan saya yakin dan pasti bukan sahaja di Pulau Pinang, malah di Malaysia amnya akan berusaha untuk membangunkan industri ini ke arah penjanaan semula ekonomi negara. Santan kalau nak guna, sedap dapat, lemak pun dapat. Makan ikan tuna, kenyang dapat, omega pun dapat. Abdullah Mahyudin, Berita RTM.
Semua agensi dan pemain industri kreatif perlu digabungkan untuk menggalakkan lagi perkembangan industri berkenaan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, pihak kementerian akan bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya bagi merealisasikannya. Kita sepakat bahawa harus ada satu platform payung yang menggabungkan semua agensi dan semua pemain industri. Kementerian-kementerian dan agensi itu akan kekal, masing-masing specialized, tapi dia kena ada satu badan yang seperti tempat orang berbincang. Dan kita dah mula perbincangan dengan agensi lain dan kita akan bawa semua itu dan duduk dan berbincang tentang perkara-perkara yang perlu kita lakukan. Termasuk, saya bagi contoh, kita ada perbadanan filem tapi kita tak ada perbadanan muzik. Sama ada kita perlu ada dua perbadanan yang berbeza atau kita hanya ada satu perbadanan. Maksudnya ada satu undang-undang yang menjaga kepentingan industri. Datuk Saifuddin menjelaskan perkara itu ketika melawat pameran Bridging the Distance, Making Us Stronger di Galeri Publica Kuala Lumpur. Pameran tersebut mendokumentasi pandemik COVID-19 dalam negara. Beberapa wakil agensi media termasuk petugas media sambilan bagi agensi antarabangsa turut menyertainya. Hampir 1,000 bahan iaitu foto, video dan penulisan mengenai COVID-19 membabitkan 75 penyertaan, namun hanya 60 penyertaan dipamer. Kesemua bahan itu merakamkan sejarah hari pertama COVID-19 Januari lalu hingga berakhirnya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB 9 Jun lalu. Pameran berlangsung sehingga 30 Jun ini. Malaysia harus menunjukkan solidariti dan memberikan tekanan kepada Israel untuk menghentikan penindasan ke atas rakyat Palestin. Selain nyawa rakyat negara itu yang sentiasa menjadi sasaran peluru Zionis, tanah dan penempatan mereka turut dirampas sedikit demi sedikit. Dasar Malaysia jelas, hak rakyat Palestin mesti dikembalikan dan negara Palestin harus ditegakkan. Laporan Fazrin Zahardin. Bagi satu-satunya rakyat Malaysia yang bermaustatin di Gaza sejak 8 tahun lalu, Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman, situasi terbaru di Palestin amat membimbangkan. Tanah-tanah dirampas sesuka hati oleh Israel. Di bumi Palestin pada hari ini boleh dianggap, kalau kita sebut keluar daripada mulut buaya masuk ke mulut harimau, tetapi penduduk Palestin masih lagi berada di dalam mulut buaya dan buaya tersebut sedang cuba dimakan oleh harimau. Sudah jatuh ditimpa tangga, sudah berada di dalam kepungan. Dalam tempoh yang begitu lama di bumi Gaza, sudah dihalau daripada tanah asal mereka sejak daripada tahun 1948, 72 tahun hidup di dalam buangan dan kini mereka diancam pula dengan apa yang dipanggil sebagai annexation ataupun pengilhakan ke atas sekitar 30 sehingga 40% daripada tanah yang telah dijajah di kawasan tebing barat. Keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengilhakkan sebahagian wilayah tebing barat disifatkan sebagai mencabuli hak tanah Palestin. Golongan cerdik pandai Israel ini mereka biasanya cuba untuk menguasai persepsi masyarakat dunia bahawasanya Israel adalah pempunya mutlak ke atas tanah Palestin. Mereka menyatakan bahawa mereka bangsa terpilih. Mereka menyatakan bahawa Palestin adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka. Ini adalah naratif-naratif biasa yang dimainkan oleh sarjana-sarjana Israel untuk mewujudkan simpati kepada masyarakat dunia bahawasanya Palestin itu sebenarnya adalah milik Israel. Justru Malaysia perlu tetap komited menyatakan solidariti terhadap perjuangan kebebasan dan hak umat Islam tanpa sebarang kompromi. Awal minggu ini yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama agar bersama mendoakan kesejahteraan rakyat Palestin mengikut kepercayaan masing-masing. Menurut Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman, beliau dan rakyat Palestin amat menghargai sokongan dan pendirian kerajaan Malaysia yang sentiasa lantang bersuara bagi pihak Palestin di pentas antarabangsa. Rajanya, penduduknya dan juga kerajaannya membawa satu suara yang sama, iaitu suara Palestin, suara yang menentang kezaliman,
suara yang menentang kejahatan dan suara yang menentang penjajahan. Maka kami dari Palestin sendiri dan saya pasti mewakili rakyat Palestin meluahkan rasa gembira kami atas sarana yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan memohon kepada semua rakyat Malaysia untuk mengambil iktibar dan melaksanakan apa yang dituntut oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai tanda kerjasama dan solidariti kita bersama dengan perjuangan rakyat Palestin, insya-Allah. Sebelum ini, Israel mengumumkan untuk melaksanakan tindakan pengelhakan pada 1 Julai dan dijangka mencetuskan kemelut lebih parah di rantau itu. Usaha membebaskan bumi Palestin dari cengkaman Zionis terletak di bahu seluruh umat Islam. Ianya meliputi soal kemanusiaan sejagat sehingga menggaguh-gugat kedaulatan sebuah negara yang sewenang-wenangnya terus dicabuli. Episod kezaliman ini harus ditamatkan dengan menunjukkan solidariti bersama mengembalikan hak rakyat Palestin. Fazrin Zahardin, laporan JAKIM untuk RTM. Ya, latihan sukan renang kabarnya sudah pun diberikan kebenaran. Baik. Jadi kita terus saja ke laporan sukan malam ini bersama dengan Syairul Islam. Silakan. Asum lega diberi kebenaran jalankan aktiviti. Terima kasih Fatil dan juga Hanim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan sukan malam ini dipulakan dengan laporan ini. Persatuan Renang Amatur Malaysia ASUM lega dengan kebenaran buat sukan air dan kembali menjalani aktiviti termasuk latihan bermula Khamis hadapan. Setiausahanya Mei Chan bersyukur apabila idea mereka sebagai salah satu pihak yang menyumbang kepada pembentangan prosedur operasi standard SOP kepada Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia diterima. We are very relieved and very happy that this SOP is this time round is being approved. We have been working with MSN on the SOP for quite a few SOPs, but this time round we worked on it and in much more greater detail so that to ensure that everything is being covered to prevent the spread of the virus. Menurutnya, buat ketika ini, semua atlet kebangsaan dan pelapis perlu berlatih di tempat masing-masing terlebih dahulu berikutan kemudahan di Bukit Jalil sedang digunakan dalam program Road to Tokyo RTT. Pasukan lumba basikal di tangga pertama dalam jelajah Asia Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI, tim Sapura Cycling TSC telah memulakan latihan berpusat 2 hari lalu. Kelonggaran bersukan diberikan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP digunakan TSC untuk menjalani latihan. Kemungkinan besar TSC akan menyertai 7 kejohanan jelajah antarabangsa bermula Ogos hingga Disember tahun ini. Pengarah sukan TSC Muhammad Sayuti Muhammad Zahid menjelaskan kesemua 8 pelumba tempatan telah kembali menjalani latihan sejak Khamis lalu. Latihan dijalankan 6 hari, seminggu bermula dari Ampang ke Jelebu dan akan berterusan sehingga awal Ogos. TSC dijangka bakal menyertai 4 kejohanan di China pada pertengahan Ogos dan di beberapa negara lain seperti Thailand dan Jepun sehingga penghujung 2020. Sayuti Zahid menjelaskan pelumba-pelumba muda seperti Muhammad Zawawi Azman dan Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif dilihat bakal meneraju TSC untuk memberi saingan sengit kepada pasukan antarabangsa pada kejohanan itu kelak. Dalam perkembangan sama, insentif sebanyak RM10,000 diberikan Kerajaan Negeri Terengganu kepada Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif seminggu lepas atas pencapaiannya memenangi jersey merah selaku Raja Bukit pertama negara dalam sejarah perlumbaan Li2 di Langkawi Februari lalu membanggakan negara dan TSC asnya. Sedikit perkembangan Sukan Malaysia Johor Sukma 2020. Persatuan Sukan Elektronik Kuala Lumpur ESKL kekal fokus mensasarkan 3 pingat emas dan 2 podium di Tamasya Sukma tahun depan meskipun berlaku perubahan tarikh penganjuran.
Jelas pengurus pasukan Muhammad Fazli Razak tiada perubahan besar dilakukan apabila pasukannya akan mengekalkan strategi menggunakan pemain profesional. Pemain profesional ini akan beraksi bagi permainan Mobile Legends Bang Bang MLBB dan Dota 2. Sebelum ini, ESKL telah mengikat kontrak dengan pemain profesional pasukan Todak bagi acara MLBB, manakala untuk Dota 2 akan diumumkan kelak. Kita di peringkat yang mana kita akan finalize player-player yang akan dihantar bermain untuk Sukma pada tahun hadapan. Sebelum ni kita mengadakan latihan dengan secara offline untuk semua Dota dan Mobile Legends dan PES. Jadi dengan keadaan sekarang kita pada lepas 2-3 bulan lepas kita memang semua fully online. Jadual penganjuran Sukma 2020 telah dianjak ke 6 hingga 14 Mac tahun depan, manakala tarikh para Sukma 2020 adalah pada 5 hingga 10 April 2021. Isukan bakal ditambah masuk sebagai salah satu daripada 6 sukan pilihan tambahan yang akan dipertandingkan. Ketika ini, senarai permainan yang telah disahkan untuk dipertandingkan ialah Dota 2, Mobile Legends Bang Bang dan juga permainan bola sepak Pro Evolution Soccer PES. Dalam pada itu, Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM turut menyambut baik pengumuman inisiatif Sukan 2020 sebanyak 10 juta ringgit yang diumumkan Menteri Belia dan Sukan baru-baru ini. Bantuan tersebut nyata memberi kelegaan kepada PSM dan 200 persatuan sukan lain di Malaysia. Jelas Presiden PSM Datuk Seri Ahmad Ismail bantuan tersebut hadir tepat pada masanya. Ini kerana ketika ini hampir semua persatuan sukan terjejas sumber kewangan selepas negara diselubungi wabak COVID-19. This is the first time KBS sendiri datang with sesuatu yang berlainan. Apatah lagi dalam keadaan kita dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Jadi semua badan sukan memang mempunyai masalah waktu ini. So bila diumumkan insentif itu adalah sesuatu yang melegakan badan sukan. 5 juta ringgit daripada jumlah peruntukan dikhususkan untuk program dan aktiviti di semua peringkat. Manakala 3 juta ringgit lagi disediakan untuk bantuan program pendigitalan, penyelidikan dan pembangunan dan 2 juta ringgit untuk biaya pengurusan. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita sukan malam ini. Teruskan bersama berita perdana bersama Fatil dan juga Hanim untuk segmen hashtag. Seekor kura-kura jantan bersara daripada tugasnya selepas berjaya membiakkan lebih 800 ekor anak di Ecuador. Berusia 100 tahun dari spesies gergasi Galapagos, Diego dijadikan baka pembiak di Taman Negara Galapagos selepas dipindahkan dari Pulau Santa Cruz pada tahun 1960. Menteri Alam Sekitar Ecuador, Paulo Proano Andrade berkata, Diego kini dibebaskan semula ke habitat asalnya di Pulau Espanola selepas berjasa membiakkan spesiesnya selama 6 dekad. Gadis berusia 21 tahun dari Vietnam mempelajari pelbagai teknik solekan hanya menerusi internet. Puatrang mencuri perhatian warga maya kerana sering memuat naik hasil kreativitinya di laman Instagram. Disebabkan itu, dia kini mempunyai 115,000 pengikut. Seekor ikan paus mati selepas terdampar kali kedua di muara sungai di Estuary dekat Greenfield, Wales. Pada mulanya, ikan paus itu berjaya diselamatkan pasukan penyelamat hidupan marin pada Jumaat. Bagaimanapun, ia kembali terdampar pada pagi Ahad. Kematian ikan seberat 14 tan itu sangat menyedihkan pasukan penyelamat dan penduduk yang membantu sebelum ini. Bakal bergelar ibu Oktober depan, pelakon jelita Nur Fazura dan suaminya Fatah Amin mengambil keputusan untuk tidak berkongsi kepada umum mengenai jantina cahaya mata mereka sehingga bayi itu dilahirkan. Fazura tidak mahu peminatnya berteka-teki, sebaliknya doakan kesejahteraan beliau dan zuriat dalam kandungan. Alhamdulillah, saya dah masuk 6 bulan.
Ramai yang tanya due bila bulan 10 sebenarnya. Saya due bulan 10. Kesihatan semua sihat. Saya tak ada warning signal, alhamdulillah. Itu sajalah. Makan macam biasa, buat makan juga. I pun tak tahu. Lagi tahu daripada mana? Ada yang macam-macam doa. Saya rasa saya ambil benda ni positif juga. Ramai orang ambil berat. Ramai orang doakan saya dan juga baby. Ada yang kata confirm boy, ada kata confirm girl. Apa yang saya nak kata, saya minta doakan. Paparan itu menutup berita perdana edisi hari ini, Sabtu 20 Jun. Sama-sama kita pastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan segera. Terima kasih kerana memilih berita RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera.